Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, ada lagi satu perkongsian kisah seram. Kisah seram kali ini saya ambil dari blog fictionshasha.com. Ia diceritakan oleh Anita, bukan nama sebenar. Anita telah kongsikan pengalamannya di Sorok Bunian pada umurnya 6 tahun. Sebelum ni pun saya ada kongsikan kisah orang Bunian, termasuklah kisah misteri acap yang telah hilang semasa menyertai Gopeng Atra Trail, Gua Tempurung, Perak pada tahun 2019. Kehilangan acap teramat misteri kerana banyak pihak profesional telah turun ke laluan larian tersebut, termasuklah beberapa orang asli yang mahir di kawasan tersebut. Selain turut dibantu oleh penyelamat dari luar negara, tapi tetap gagal. Operasi mencari turut melibatkan 30 orang ustaz dan pakar perubatan Islam. Menurut mereka, acap telah dijumpai, tapi acap sengaja tak mahu balik sebab telah selesa berada di alam bunian. Dikatakan acap telah pun berkahwin dengan orang bunian dan bahagia di sana. Wallahu alam. Okeylah, nak tahu apa yang terjadi pada Anita semasa berada di alam bunian? Okey, tapi sebelum tu, sekiranya korang masih belum subscribe channel ni, sudi-sudilah tekan butang subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga tekan butang like. Sokongan korang sangat-sangat saya hargai. Okeylah, tanpa berlengah lagi, apa kata korang tonton video ni sehingga habis. Jom! Walaupun kisah ni taklah seram mana, namun apa yang nak aku kongsikan di sini adalah kisah yang benar-benar berlaku kat aku pada masa aku kecil. Mak aku cakap aku ni dari kecil hijab terbuka. Kira aku boleh nampak benda-benda gaib yang orang biasa tak nampak. Mungkin ada yang akan cakap, alah biasalah budak-budak kalau nampak benda-benda halus ni. Tapi aku masih boleh nampak benda-benda tu sampai umur aku meningkat remaja. Lebih kurang 17 atau 18 tahun macam tu. Bila aku meningkat dewasa, aku tak pernah nampak lagi benda-benda halus tu. Tapi menurun keadaan aku pula. Kalau nak diikutkan, banyak sebenarnya kisah yang aku nak kongsikan. Kisah ni berlaku semasa aku umur 6 tahun. Ada kisah aku ni nama je perempuan, tapi lasak macam budak jantan. Mana taknya, adik-beradik atas aku 3 orang, semuanya lelaki. Aku ada seorang adik perempuan, tapi jarak usia aku dengan dia agak jauh, 10 tahun. Dan masa kisah ni berlaku, adik aku belum lahir pun lagi. Rutin harian aku waktu petang ikut abang-abang aku pergi bermain. Macam-macam lah permainan yang aku join. Lastik burung, main layang-layang, mandi parit, main askar-askar. Bukan mak aku tak pernah jeritkan aku, cakap aku nak jadi apa ikut budak-budak jantan pergi main. Habis tu, aku nak main siapa kan? Bukan ada kakak yang boleh layan aku main nak patung ke, main tank-tank ke. Ayah aku garang gila. Selalu dia libas aku dengan tali pinggang time aku tengah join abang-abang aku panjat pokok rambutan, berkubang dalam parit. Tapi aku tak serik. Ayah aku ni ada satu tabiat, kalau dia marah ke anak-anak sebab kenakalan kita orang, dia akan kurung kita orang dalam bilik air kat luar rumah sebagai hukuman. Bilik air kita orang tu memang boleh dikunci dari luar, so dia akan kurung kita orang sampai berjam-jam. Sampai pernah satu tahap aku tertidur dalam bilik air. Kalau terkena, dikurung kau sampai pukul 10 malam. Takkan dipasangnya lampu. Begitulah garangnya ayah aku dulu. Dan yang selalu kena ialah abang aku yang sulung. Sebab dia memang paling degil, hati kering dan tak pernah serik. Takat kena belasah dengan tali pinggang tu, dah kebal dah dia. Nak dijadikan cerita, satu petang tu macam biasa, aku ikut abang-abang aku pergi main kat area kampung kita orang. Tak jauh mana pun dari rumah kita orang. Dan selalunya kita orang akan balik sebelum senja. Hari tu abang-abang aku buat projek melastik burung. So masing-masing dah siap dengan lastik tergantung kat leher. Aku tak pernah lastik burung, sekadar ikut diorang je. Tengah abang-abang aku ushai line, tiba-tiba abang Mi, iaitu abang sulung aku, bisik kat kita orang. Shh, jangan bising. Aku nampak burung raja udang. Sambil jari dia tunjuk kat satu pokok. Burung tu kali dia memang rare sikit lah. Kepala merah, badan dia warna biru. Aku, Abang Lan, iaitu abang aku nombor 2, dan Abang Man, itu abang aku nombor 3, angguk-angguk, tanda faham. Lagak macam askar nak serang hendak musuh. Diorang jalan perlahan-lahan meredah semak. Tapi entah macam mana, tiba-tiba kaki aku tersepak tugu kayu. Apalagi,
Aku pun menjeritlah kesakitan. Tak semena-mena, burung raja udang pun terbang lari ke tempat lain. Apa lagi, Abang Mi bukan main marah lagi kat aku. Dia luku kepala aku. Kemai sakit lagi sampai meleleh air mata aku masa tu. Abang sulung aku tu memang suka sekeh kepala orang. Yang selalu jadi mangsa aku dengan Abang Man. Sebab Abang Man ni macam blur-blur sikit. Selalu bertindak tak mengikut arahan. Masa tu muka Abang Mi memang bengis gila. Sebab aku dah buat burung tu terbang lari. Ini semua kau punya pasal. Ingat senang ke nak jumpa burung raja udang. Lepas ni kau tak payah ikut kita orang lagi. Kau tu dah lah perempuan. Ni dah tersepak tunggu kayu pula. Semua ni kau punya pasal. Balik kang, aku yang kena tibai dengan Abah pasal tak tengokkan kau. Abang Mi jerit kat aku. Aku dah start menangis masa tu. Dah lah kaki sakit tersepak tunggul. Tambah pula kena luku sedas. Abang Lan dengan Abang Man pun sama jeling kat aku. Abang Mi suruh aku balik. Tapi sempat dia ugut aku. Kau ngugut kat mak Abah pasal kaki kau tu, siap kau. Dah, pergi balik. Abang Mi bagi amaran. Aku pun apa lagi, dengan kaki terhinjut-hinjut, jalan balik rumah sambil menangis teresak-esak. Sedih masa tu. Yelah, budak kecil, baru 6 tahun. Aku pun jalan meredah semak berluka. Masa tu hari terang lagi. Lagipun kami anak-anak kampung dah biasa lalu celah-celah semak berluka. Kalau korang anak kampung, fahamlah apa yang aku cakap ni. Aku pun jalan sampailah kat satu kawasan rumah ni. Rumah Tok Ali. Kita orang memang selalu lalu belakang rumah dia time balik dari bermain. Tok Ali ni baik. Kalau musim buah, situlah tempat salah satu pot aku dengan abang-abang aku selalu bermain. Masa aku lalu tu, tiba-tiba aku nampak seorang budak lelaki. Umur dalam lingkungan 7 atau 8 tahun. Budak tu pakai baju dan seluar pendek warna biru. Memang aku tak pernah tengok budak tu sebelum ni. Dia duk kuis-kuis tanah dengan ranting kayu. Masa dia nampak aku, dia senyum. Tak ada apa-apa yang pelik pun kat budak tu. Aku pun tegur dia lah. Baru pindah sini ke? Budak tu angguk. Lepas tu aku tanya kat dia, duduk mana? Dia tunjuk kat satu tempat tu. Aku tak nampak apa pun. Mungkin rumah dia masuk ke dalam sikit kot, celah-celah semak tu. Biasalah kawasan kampung. Belakang rumah aku pun ada belukar. Apa yang nak pelik? Aku pun angguk je lah. Aku mana kenal semua orang kat kampung tu. Budak tu namanya Adi. Dia ajak aku bermain dengan dia. Biasalah main pondok-pondok. Walaupun baru kenal, tak tahu kenapa kita orang cepat serasi. Macam dah lama kenal. Masa tengah main tu, dia tanya, kenapa dengan kaki aku? Aku cakap lah, tersepak tunggu kayu. Adi pun ambil ranting-ranting kayu. Lepas tu dia tepuk-tepuk kat kaki aku. Macam main doktor-doktor tu. Acah-acah rawat pesakit. Lepas tu dia tiup kaki aku. Peliknya, kaki aku tak rasa sakit dah masa tu. Wah Adi, hebatlah, boleh jadi doktor. Aku tepuk tangan. Biasalah budak-budak. Pada aku benda tu tak ada apa yang luar biasa pun. Adi sengih je. Hari berangsur gelap. Aku pun minta diri nak balik. Sejak dari hari tu, aku selalu main dengan Adi. Setiap kali aku sampai kat pot tempat aku main dengan Adi tu, Adi selalu ada. Memang Adi dah tunggu aku dekat situ. Abang-abang aku ada juga tanya, aku pergi mana petang-petang. Yelah, dah tak ikut diorang. Tapi asal petang je aku keluar pergi bermain. Diorang risau gak, tambah-tambah aku perempuan. Tapi bila diorang selalu tengok aku balik elok je, diorang dah tak tanya aku pergi bermain kat mana, dengan siapa. Asalkan aku selamat balik sudah. Kiranya macam pandai makan, pandai simpan lah. Diorang pun sibuk dengan aktiviti diorang. Malas nak layan aku agaknya. Mak dengan abah aku tak pernah syak pelik-pelik dekat aku. Aku pun tak pernah alami benda-benda pelik sepanjang aku kawan dengan Adi. Diorang selalu main pondok-pondok, kutip biji getah, main batu seremban. Dan satu benda yang aku perasan kat Adi ni, dia takkan makan jajan atau apa-apa makanan yang aku bawa. Kadang-kadang time aku nak keluar main, mak aku tengah buat kuih untuk minum petang. Sempatlah aku tibai 3-4 ketul buat bekal. Konon nak bagi member sekali. Tapi haram, dia tak nak makan. Cuma Adi selalu sebut, kalau aku sedih, sebutlah nama dia berulang kali. Sebab dia dah anggap aku sebagai kawan baik dia. Aku pun tak berapa faham sangat masa tu. Budak-budak kan. Yang pasti, aku ada satu perasaan sayang yang teramat sangat ke Adi ni. Bila aku jumpa dia, aku rasa happy. Susah nak explain macam mana. Sampailah satu hari tu, aku duk ralik main dengan si Adi ni sampailah hari dah maghrib.
Aku punya kalut pada masa tu. Takut kena belasah dengan Abah. Cepat-cepat aku lari balik. Tapi ada sebab pesan kat aku. Jumpa lagi esok. Aku angguk-angguk je lah sebab aku dah terbayang muka Abah yang bengis dengan rotan buluh tengah tunggu aku kat depan pintu. Ternyata ramalan aku benar belaka. Abah dah tercegat depan pintu dengan tali pinggang. Lagi best kantoi dengan Abah yang selama ni rupanya aku bukan pergi bermain dengan abang-abangku. Masa tu aku nampak abang aku ketiga-tiga dah tersedu-sedu menangis sampai tak keluar suara. Belakang masing-masing dah berbirat, kesan kena libas dengan tali pinggang. Kau pergi mana? Tengking Abah. Belum sempat aku jawab, kelepap tali pinggang hinggap atas belakang aku. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Pedih gila rasa nak tersiap kulit aku pada masa tu. Aku nangis sampai tak keluar suara. Mana kau pergi ha? Aku ingat kau ikut abang-abang kau. Rupanya kau pergi main entah kat mana. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang susah? Abah dah macam hilang pertimbangan. Aku pula rasa dah macam nak pingsan sebab kena belasah. Tiba-tiba, Abah jinjing aku ke bilik air luar. Oleh sebab aku ni kecil je orangnya, Abah jinjing sebelah tangan je. Abah tolak aku masuk ke dalam bilik air dan kunci aku dari luar. Aku menangis macam nak putus urat tekak masa tu. Minta Abah buka pintu. Korang boleh bayangkan tak keadaan aku masa tu. Baru umur 6 tahun, kena kurung dalam bilik air luar rumah dalam keadaan gelap. Abah aku ni punya garang tak boleh nak bincang. Kalau dia dah berbunyi, mak aku pun tak berani bersuara. Apatah lagi kalau dia dah naik syih. Kena kurung waktu malam dan perasaannya aku tak dapat nak bayangkan. Ketakutan yang amat sangat. Walaupun aku dah pernah kena kurung sebelum ni, tapi masa tu waktu siang. Aku menangis semahu-mahunya sampai tersedu-sedu. Entah kenapa masa hati aku tengah sayu tu, aku teringat kata Adi. Aku sebut-sebut nama dia berulang kali. Mungkin sebab kami kawan rapat. Tiba-tiba, aku dengar bunyi kunci mangga pintu bilik air tu terbuka. Masa tu, hati aku lega sebab Abah tak kurung aku lama-lama dalam tu. Bila pintu bilik air tu terbuka, dalam sama-sama cahaya lampu dapur rumah aku tu, aku terkejut sebab bukan Abah yang buka pintu tu, tapi Adi. Anehnya, aku sikit pun tak rasa takut. Tapi aku suka sebab nampak Adi. Adi tarik tangan aku dan bawa aku keluar. Jom ikut Adi balik rumah Adi. Cepat sebelum Abah Iman nampak kita. Adi berbisik kat telinga aku. Aku pun angguk. Kalau korang tanya apa perasaan aku masa tu, seingat aku masa tu aku cuma rasa yang mak Abah dan abang-abang aku dah tak sayang aku. Aku terus je gila nak ikut Adi. Mengikut cerita mak aku, masa tu memang kecoh satu kampung yang aku hilang. Masa aku kena kurung tu kan waktu maghrib. Asalnya Abah nak kurung aku sampai waktu isyak je. Lepas dia solat isyak, dia nak keluarkan aku. Lagipun abang-abang aku pun dah biasa kena macam tu juga. Tak ada yang pelik. Tapi apa yang berlaku kat aku malam tu memang luar biasa. Lepas solat, Abah keluar nak pergi bilik air. Pintu memang elok je bermangga dari luar. Tapi bila dia buka tengok aku dah tak ada dalam tu. Apa lagi, Abah masuk rumah terus panggil abang-abang aku dan mak aku sekali. Imah tak ada dalam bilik air. Cakap cepat, siapa yang buka pintu bilik air tu? Mana budak tu? Tengking Abah. Serius masa tu Abah masih tak terfikir lagi benda bukan-bukan. Abang-abang aku seorang pun tak mengaku. Abah tak puas hati. Habis satu pelusuk rumah dicari aku. Sebab dia ingat abang-abang aku yang bawa aku keluar senyap-senyap dan sorokkan aku. Lepas dekat sejam Abah aku duk cari aku, dari bawah katil sampailah dalam almari, tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba mak aku menangis. Yelah, naluri ibu selalu dapat rasa kalau ada sesuatu yang jadi ke anak dia. Awak pasti ke Imah tak ada? Jangan-jangan jadi benda lain kat budak tu. Mak aku dah start meraung-raung time tu. Abah diam. Muka Abah dah start berubah. Allah, itu je ayat yang keluar dari mulut Abah. Tak lengah lagi, Abah capai motor terus ke rumah Haji Omar, merangkap Tok Imam kat kampung kitorang. Lepas Abah cerita sebi-sebi apa yang berlaku, Tok Imam ikut Abah balik ke rumah. Sampai dekat rumah, Tok Imam terus baca ayat suci Al-Quran. Tok Imam tenung muka mak dan abah aku. Anak kau kena sorok.
Mak aku dah merau-rau macam nak gila. Abah aku pun menggelabah gila masa tu. Habis nak buat macam mana ni, Tok? Macam ni lah, Din. Kita ikhtiar. Kalau ada rezeki, kau akan jumpa balik anak kau tu nanti. Abah makin tak sedap hati. Tambah-tambah, bila Tok Imam tu sebut, kalau ada rezeki. Kalau tak ada, tak jumpa lagi lah maknanya. Tak apa, kita ikhtiar. Kau pergi panggil Pak Hasan kemari. Pak Hasan memang terkenal kat kampung kita orang. Pandai mengubat orang sakit yang terkena sihir dan gangguan makhluk halus. Abah pun tak lengah, terus panggil Pak Hasan datang. Dan pada masa itulah, Pak Hasan beritahu Abah, aku kena sorot dengan orang bunian. Satu je aku nak bagi tahu kamu. Anak kamu tu, dia dah berkenan. Kalau dia nak pulangkan, dapatlah kamu jumpa balik anak kamu. Kalau tak, anak kamu tak dapat balik sini lagi. Apapun, kepada Allah lah kita berdoa dan berserah. Kita semua hanya makhluknya. Tiada apa yang lebih berkuasa daripada Allah, kata Pak Hasan. Buat pertama kali menurut mak aku, malam tu dia nampak abah aku menangis. Banyak kali abah aku sebut nama aku. Imah, baliklah nak. Abah minta maaf. Sementara tu, berdasarkan memori ingatan aku, Adi bawa aku ke rumah dia. Dalam gelap malam tu aku ikut dia. Yang pelik, ada cahaya menerangi perjalanan kami. Macam lampu jalan. Cuma cahayanya sama-sama. Rumah Adi besar dan cantik sangat. Adi bawa aku jumpa mak dan ayah dia. Mak dia memang cantik. Kulit putih mulus. Dan ayah dia pun kacak. Diorang layan aku dengan baik. Cakap pun lemah lembut. Dalam rumah tu, bukan hanya ada Adi dan mak ayah dia saja. Tapi ada beberapa orang lagi. Semuanya berpakaian cantik. Dan rupa diorang pun cantik-cantik semuanya. Yang lelaki kebanyakannya berjubah dan berjanggut. Muka bersih je. Imah suka duduk sini tak? Kalau suka, duduklah terus di sini. Boleh bermain-main dengan Adi, kata Mak Adi. Aku angguk-angguk. Gila tak suka weh. Cantik gila kot rumah dia. Besar pula tu. Nak banding dengan rumah aku, atap pun selalu bocor. Tidur selalu berhimpit-himpit dengan abang-abang aku. Belum lagi berebut selimut time tidur malam-malam. Serius, aku lupa kat family aku time tu. Apa yang pasti, hati kanak-kanak aku rasa gembira sangat pada masa tu. Adi tengok aku pun happy semacam, sengih je. Di rumah aku pula, Pak Hasan dengan bantuan Tok Imam, abah aku dan beberapa orang kampung tengah struggle cari aku. Menurut Pak Hasan, benda tu dah tutup habis-habisan pandangan mata kasar kita. Selalunya, Pak Hasan dapat petunjuk agak mudah kalau berdepan kes macam ni. Tapi kali ni nampaknya yang sukakan aku bukan calang-calang. Misi mencari diteruskan sampailah diorang tiba dekat kawasan rumah Tok Ali. Tengah kecoh-kecoh tu, Tok Ali buka pintu. Kejut dia tengok ramai orang kat laman dia. Ada apa hal ni? Tanya Tok Ali. Anak si Din ni hilang, kena sorok, jawab Pak Hasan. Allahu Akbar, anak kamu yang mana Din? Imah, anak perempuan saya yang bongsu tu Tok. Muka Tok Ali tiba-tiba berubah. Anak kamu selalu main kat sini dengan seorang budak. Selalu aku nampak diorang main kat sini. Tu kat bawah pokok rambutan tu Petang tadi pun aku nampak diorang main kat situ. Dah maghrib baru balik. Bila dengar je Tok Ali cakap macam tu, Pak Hasan seolah-olah dapat petunjuk baru. Tok nampak tak seorang lagi budak tu balik lalu mana? Dia lalu ikut situ tu Tok Ali menunjuk ke arah semak berhampiran pokok rambutan yang selalu kita orang main. Pak Hasan pandang abah. Anak kau dah tak jauh dah, kata Pak Hasan sambil menggenggam tanah bercampur rumput yang diambil di bawah pokok rambutan. Tempat aku dan Adi selalu bermain. Mulutnya terkumat kamik, membaca sesuatu. Tiba-tiba angin bertiup kencang macam nak ribut. Petirai kilat sabung menyabung macam nak hujan. Pak Hasan beritahu abah, suruh balik rumah dengan segera dan cari sehelai baju kesayangan aku. Baju yang betul-betul aku suka pakai. Kalau dapat baju tu yang belum basuh, lagi bagus. Tapi kalau dah basuh pun tak apa, asalkan baju tu memang aku suka pakai. Lepas tu Pak Cik Hasan suruh cari pokok kelapa gading yang paling tinggi kat kampung tu. Kebetulan ada sebatang berhampiran rumah Pak Hamid. Lepas abah aku berjaya dapatkan baju kesukaan aku, diorang terus bergerak ke rumah Pak Hamid. Masa ni angin masih bertiup kencang, seolah-olah ada benda yang cuba menghalang mereka. Pak Hasan suruh abah aku panjat pokok kelapa tu sambil pegang baju kesukaan aku.
Serius weh, pokok tu memang tinggi gila. Dengar angin ribut, tengah malam pula tu, abah aku terpaksa panjat pokok kelapa. Tapi demi nak cari aku, abah redah juga. Pas pesan, sampai ke bahagian paling atas, dia suruh abah jerit nama aku kuat-kuat, sekuat hati, sebanyak 3 kali. Kalau aku menyahut, insya-Allah peluang untuk jumpa aku tinggi. Sementara tu, keadaan aku kat dunia sebelah sana, tiba-tiba dapat rasa ada angin kuat. Pokok-pokok di sekeliling rumah Adi bergoncang kuat, macam nak tercabut. Masa tu aku tengah dihidangkan dengan makanan seakan bubur kacang. Apa yang aku ingat, beberapa orang kat rumah Adi termasuklah Adi dan mak ayah dia berlari-lari macam nak selamatkan diri. Tiba-tiba sayup aku dengar suara orang panggil nama aku, macam suara abah. Aku seakan tersentak dan tiba-tiba aku teringat abah. Pandangan aku jadi kelam dan tiba-tiba gelap. Lepas tu aku dah tak ingat apa yang berlaku selepas tu. Yang pasti masa aku sedar, aku dah dekat rumah. Menurut mak aku dijumpai betul-betul di bawah pokok rambutan, tempat aku selalu bermain dengan Adi. Masa tu aku memang tak sedarkan diri, tapi kat mulut aku tu penuh kesan lumpur warna hitam. Mungkin itulah bubur kacang yang aku tengah makan kat rumah Adi. Ayah aku cerita, masa dia seru nama aku kat atas pokok kelapa tu, 3 kali baru dengar aku menyahut. Tapi aku pun tak ingat entah bila aku menyahut, sebab aku cuma dengar suara abah sayup-sayup je panggil aku masa tu. Seminggu jugalah aku demam. Dan Pak Hassan ada beberapa kali datang jengah aku kat rumah. Pak Hassan beritahu mak aku yang benda tu mungkin akan datang lagi cari aku, sebab dia memang berkenan sangat dengan aku. Cuma mereka ni jenis baik. Masa itulah mak aku buka cerita. Masa dia mengandungkan aku, dia kerap mimpi ada sepasang suami isteri datang nak ambil aku. Dia punya takut sampai tiap-tiap malam sebelum tidur, mak aku akan baca Quran supaya Allah sentiasa melindungi bayi dalam kandungan dia. Selepas kejadian tu, mak dengan abah dah tak bagi aku keluar bermain lagi. Aku duduk rumah je tolong mak aku buat kerja-kerja rumah. Time sekolah pula, abang-abang aku yang jaga aku. Kira sejak kejadian tu, memang aku dijaga macam intan payung. Abah aku pun dah tak garang sangat dah. Takat pukul-pukul manja je. Sehingga aku lepas kejadian tu, ada 2-3 kali aku mimpikan Adi. Dia cuma pandang aku sambil tersenyum. Aku sebenarnya memang tak pernah lupa kat dia. Macam, seram tak? Bayangkan jika korang telah dibawa ke alam bunian dan korang terperangkap di alam sana. Mesti takut kan? Kiranya Anita ni sangat-sangat bertuah sebab dijumpai semula dalam keadaan baik. Banyak kes, mangsa yang dicolik oleh bunian akan hilang ingatan atau gila selepas dijumpai. Wallahualam. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian kali ni. Sekiranya korang ada kisah-kisah seram yang menarik, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Saya akan cuba jadikan satu video menarik, insya-Allah. Sampai di sini saja perkongsian kali ni. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.